Honestly, I never really thought about using it or trying it because I've only grown up using Western medicine. Yeah, I think it's an alternative option, and it's been around for thousands of years, right? Well, it's become more widely used by Westerners who are looking for different options to traditional Western pills and big pharma products. Personally, I don't have any experience, but my mother has used the herbs for years, but I still don't know anything about it. Salah satu kepentingan hutan yang paling utama ialah membekalkan gas oksigen ke atmosfera yang diperlukan oleh manusia dan juga haiwan. Ia juga turut mengimbangi kandungan gas di udara. Hutan bukan sahaja menjadi sumber pembekal bahan makanan dan pembinaan, tetapi juga menjadi sumber tumbuhan ubat-ubatan yang berharga. Penggunaan tumbuhan di dalam bidang perubatan tradisional telah lama berkembang sejajar dengan kewujudan manusia itu sendiri dan diamalkan sebagai rawatan utama atau pilihan oleh semua masyarakat dan kaum. Contohnya, Pertubuhan Kesatuan Sedunia menganggarkan kira-kira 70 hingga 80% dari penduduk dunia masih lagi bergantung kepada sistem perubatan tradisional di dalam penjagaan kesihatan asas. Manakala di China, sistem tradisional telah digunakan sebagai rawatan asas dalam lebih 40% daripada masalah kesihatan dan penjagaan kesihatan. Negara China, India dan Indonesia telah lama mempelopori bidang perubatan tradisional dan memajukan tumbuhan ubat-ubatan sebagai industri. Di China misalnya, perubatan tradisional yang banyak menggunakan sumber tumbuhan sudah mengakar lebih dari 5,000 tahun. Perubatan tradisional China ialah satu lingkungan amalan perubatan tradisional yang berasal dari China. Walaupun diterima baik dalam arus rawatan ubat di serata Asia Timur, ia dianggap sebagai suatu sistem perubatan alternatif di kebanyakan tempat dunia barat. Perubatan Cina tradisional secara umumnya diasaskan pada konsep falsafah bahawa badan manusia adalah suatu alam kecil dengan suatu muatan sistem hubungan antara yang lengkap dan canggih, dan yang ada pada sistem itu biasanya berfungsi dalam keadaan seimbang untuk mengekalkan fungsi kesihatan badan manusia. Tumbuhan herba secara amnya merujuk kepada semua jenis tumbuhan yang mana bahagiannya sama ada daun, batang, buah, kulit batang, akar, rhizom ataupun bunga mempunyai pelbagai kegunaan terutama dalam bidang perubatan serta sebagai rempah ratus makanan. Kini tumbuhan herba menjadi semakin penting sebagai sumber biodiversiti yang berupaya dikomersialkan dan digunakan dalam memenuhi pelbagai keperluan seperti masakan, ubatan, pewangi, bahan kosmetik serta lanskap. Ubatan herba Cina adalah salah satu dari rawatan tradisional Cina yang memberi tumpuan khusus kepada pemulihan keseimbangan kesihatan tenaga, tubuh badan dan kerohanian. Disebabkan jumlah yang terlalu besar dalam penggunaan herba Cina dan cara penggunaannya pun berbeza dari seorang pengamal kepada seorang pengamal yang lain, maka untuk merumuskan satu kaedah khusus tidak dapat diberi secara menyeluruh. Sedangkan ada kemungkinan di sana terdapat herba atau ekstrak herba tertentu yang memainkan peranan besar dalam rawatan atau pencegahan penyakit kanser atau lain-lain penyakit.
Para pengamal ubatan herba Cina tidak menuntut yang mereka boleh mengubati penyakit kanser atau penyakit-penyakit lain, tetapi mereka mengakui ubatan herba mampu membantu meringankan kesan sampingan dari rawatan terapi radiasi dan kimoterapi. 这方面的话，还是要从他这个病人的这种体质啊，体质来辩证吧，就是看他，比如说他有一个良性的乳腺的增生啊，或者说一个甲状腺的良性的瘤子啊。 Penyakit yang cukup ditakuti semua selepas AIDS ini tidak memilih mangsa kerana sesiapa sahaja boleh mendapat penyakit tanpa mengira usia dan jantina. Mengikut kajian di negara Asia, terdapat 2 jenis kanser yang sering menyerang iaitu kanser payudara bagi kaum wanita dan kanser paru-paru bagi kaum lelaki. 通过疏肝解郁啊，然后包括理气活血啊，调整月经，然后调畅情志，然后从这方面从根本上，然后让他再配一些中药，配一些中药的话，对他进行一个干预，可能在这个阶段，他就从一个良性的瘤子慢慢缩小，或者说是就没有了，就治愈了。 Ubatan herba Cina tidak sama seperti rawatan dan perubatan barat yang mana ia hanya merawat kepada aduan utama atau kepada jenis corak penyakit. Di sebaliknya, bagi pengamal ubatan herba, mereka melihat kepada pemulihan dan mengembalikan ketidakseimbangan tenaga yang membawa kepada penyakit kanser dan lain-lain penyakit dengan penggunaan herba, mineral atau ekstrak herba atau tumbuhan yang bercampuran sebagai rawatan. Penggunaan ubat-ubatan tradisional Cina berdasarkan pada teori perubatan tradisional dan kesan ubat ke atas badan manusia. Sifat ubat tradisional Cina dibahagikan kepada dingin, panas, hangat dan sejuk atau masam, pahit, manis, pedas dan masin. Penduduk negara China seramai 1.41 bilion juga tidak terlepas dari masalah berkaitan kanser. 眼睛你下属是最好的。像这种事嘛，第一感觉就是轮到自己，好像有点倒霉吧。有的时候就几个月，很快就死亡。会有一部分人因为高额的医疗费而放弃治疗的。 继续生命的继续吧。外地的人应该啥？等到了发现再买，医院没办法了，老百姓更没办法了。 Sejak sedekat lalu, Hospital Kanser Fuda telah menggunakan teknik rawatan terkini dalam mengubati penyakit kanser. Antara teknologi yang digunakan ialah rawatan cryosurgery dan nanoknife. Namun kini, para doktor pakar di sini masih giat mencari alternatif selanjutnya untuk memulihkan pesakit kanser yang telah selesai menjalani pembedahan melalui kaedah rawatan tradisional Cina. 望闻问切了，就4种方式。所谓的望，就是看病人的这种气色了、脸色了，包括你身上的这种，就是说肌肉啊，或者说胖瘦啊，这些都是望嘛，望诊嘛。 高矮胖瘦嘛，这都是望诊。闻的话就是闻病人的这种，闻病人的这种身上的气味，然后的话，听他的声音，比如说声音比较高亢啊，或者说比较低弱啊，这都是判定疾病虚实的一种方式。问呢，就是通过询问病人的这种症状。 主诉嘛，切的话，所谓的切诊就是脉诊了，通过就是搭脉呀，然后判定病人的身体的这种虚实寒热状态嘛。
Walaupun dikejar arus kemodenan, namun gaya hidup serta keadaan persekitaran amat penting dalam memberi jaminan kesihatan yang baik. Analisis juga mendedahkan bahawa kadar kanser payudara lebih tinggi di kawasan bandar China daripada di kawasan luar bandar. Dan semakin tinggi kepadatan penduduk, semakin tinggi kadarnya. TCM ataupun rawatan tradisional Cina memang telah lama diamalkan oleh rakyatnya. Ianya sering dijadikan sebagai rawatan alternatif kedua selepas perubatan barat. 针灸的作用原理的话，从中医的角度来说，用中医的语言来说，就是疏通气血，调和阴阳。 Perubatan tradisional Cina dianggap memerlukan kemahiran diagnostik yang mendalam. Latihan bertahun-tahun atau berdekad-dekad dikatakan diperlukan untuk pengamal PTC bagi memahami kerumitan keseimbangan simptom dan dinamik. Akupunktur adalah satu perkataan bahasa Latin akus dan jarum. Bermakna cucuk sebuah teknik di mana pengamal menyucuk jarum halus ke dalam titik khusus di badan pesakit. Biasanya lebih kurang sedozen akupoint disuntikkan dalam satu sesi. Kesan yang diniatkan adalah untuk menambahkan peredaran dan mengimbangi tenaga dalam badan. 刺激特定的穴位之后，然后对你身体的这种功能，通过就是产生一个自我的纠正或者调整作用，然后对你的身体的特定的这种疼痛啊，或者说身体的这种局部的病症产生一个自我修复的功能。 Walaupun tidak menjanjikan kesembuhan 100%, namun rawatan alternatif seperti ini ternyata dapat meningkatkan kualiti hidup pesakit selain memanjangkan usia. Kesakitan dapat dikurangkan dan pesakit boleh menjalani kehidupan dengan tenang. Ini turut ditambah dengan penggunaan perubatan Cina yang meningkatkan lagi kejayaan rawatan yang diberikan. Perkhidmatan bertaraf dunia yang diiktiraf oleh USFDA menjadikan hospital Fuda ini menjadi pilihan pesakit bukan sahaja dari negara China, malah hampir 70% pesakit yang mendapat rawatan di sini dari luar negara. 我从去年7月份开始吃中药以后呢，也进行了针灸、艾灸，还有按摩这种 各种方式的中医的这种理疗方式，中医呢虽然是辅助，但是不可缺少，一定要和中西医结合起来，才能达到最佳效果。 Kesibukan mengejar dunia ada kalanya membuat kita mengabaikan gaya hidup sihat, seperti melakukan aktiviti riadah dan melakukan sesuatu aktiviti untuk menenangkan jiwa. Ubatan herba Cina adalah salah satu dari rawatan tradisional Cina yang memberi tumpuan khusus kepada pemulihan keseimbangan kesihatan tenaga, tubuh badan dan kerohanian. Tumpuannya lebih kepada kesihatan dan penyemburan penyakit atau rawatan penyakit.
Negara China walaupun semakin membangun dengan pesatnya, mereka masih lagi utuh dengan budaya serta seni binanya. Bangunan lama masih dikekalkan dan dibaik pulih untuk dijadikan khazanah warisan negara seiring dengan peluasan ekonomi negaranya yang semakin rancak berkembang. Begitu jugalah halnya dengan cara serta kaedah mereka mengekalkan ekosistem alam agar dapat mengimbangi kepesatan pembangunannya. Bagaimana stigma masyarakat di sana terhadap para pesakit kanser? 从新房到病房确诊了患了癌症，但是因为是锁沟淋巴，中膈上下都有，而且侵入到骨头，所以定为第4期晚期的后，我一下子撕掉了1本热力，这1年就360张纸啊，一下子就撕完了。就是怕社会歧视，但是这个社会真的会歧视我们癌症病人。那么就要靠我们自己勇敢地走出家庭，融入社会。Rawatan yang berkesan menjadi impian setiap doktor. Pelbagai ucapan dicoretkan oleh pesakit sebagai tanda penghargaan. Namun, masihkah ada sinar di sebalik bidang sains dan tradisional kepada pesakit kanser? 西医为主，中医为辅嘛。西医为主的话，主要是有一些冷冻治疗啊、纳米刀治疗啊，还有一些就是介入治疗啊，这些都是西医的治疗的方式。在这些治疗的过程中，我们中医可以就是配合着西医的治疗，就是对它治疗过程中产生的一些副作用，或者说种种的不适，比如说睡眠呐、胃口啊，睡眠不好、胃口不好，或者说容易疲倦啊，或者包括白细胞、红细胞的降低啊，这些都可以针对性的对这些副作用进行一个调理和让他们这种副作用尽量降到最低，或者说没有这种副作用。 Kebudayaan penduduk setempat di seluruh dunia telah menggunakan rawatan herba bagi tujuan menjaga kesihatan dan merawat penyakit secara tradisional. Begitu juga dengan ubatan herba Cina yang tercetus sebagai kebudayaan kaum asli Cina. Disebabkan ini, maka para pengamal ubatan herba Cina tidak menuntut yang mereka boleh mengubati penyakit kanser atau penyakit-penyakit lain. Tetapi mereka mengakui bahawa ubatan herba mereka mampu membantu meringankan kesan sampingan dari rawatan terapi radiasi dan kimoterapi. 这应该是一个综合的治疗效果，它包含了中医和西医 的治疗的一个结果在里面体现出来，所以说不能说是一定是西医或者是一定是中医的给我带来，我认为是一个综合的一个治疗效果是越来越好。 Apa yang menjadi persoalan? Adakah benar seperti yang didakwa oleh pengeluar produk herba bahawa barangannya mengandungi unsur tumbuhan herba dan mampu memberikan kebaikan yang tertentu kepada kesihatan? Kebanyakan orang Cina tidak melihat perubatan Cina dan perubatan Barat bertentangan. Dalam keadaan kecemasan dan krisis, biasanya tiada penolakan dalam menggunakan perubatan Barat. Sangat sedikit pengamal perubatan Barat di China menolak perubatan Cina tradisional dan kebanyakan doktor Cina akan menggunakan elemen-elemen perubatan Cina dalam amalan mereka sendiri. Perubatan tradisional Cina dianggap memerlukan kemahiran diagnostik yang mendalam. Latihan yang lama diperlukan untuk memahami kerumitan keseimbangan simptom dan dinamik. Tiada siapa di dunia yang terlepas daripada apa juga cabaran hidup, tidak kira sama ada masalah keluarga, kewangan atau kesihatan. Apa yang penting adalah pemikiran yang positif dan usaha berterusan dalam mengatasi masalah ini. Jangan sesekali berputus asa. Siapa tahu suatu hari nanti akan ditemui penawar penyakit kanser.
尊敬的傅大肿瘤医院中医科刘医生、黄医生，我是患者的家属，我来自江西省。我的父亲因为有脑出血后遗症，手麻10多年；母亲因为颈椎僵硬，来到了傅大肿瘤医院之后，做了这个针灸，效果非常的明显，得到了很大的好转。感谢你们高超的技术、一流的服务，我们感到非常的满意，谢谢您。